Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ms. Azwani. Jadi kami akan membentangkan tentang 7 cara yang mempunyai 2 soalan, di mana soalan pertama kami akan membentangkan tentang latar belakang amalan 5S. Seterusnya ialah konsep amalan 5S dan juga kepentingan-kepentingan amalan 5S. Seterusnya beralih kepada soalan 2 di mana kami akan menerangkan tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh warga Politeknik Kota Kinabalu bagi menerapkan lagi amalan 5S di kalangan warga PKK. Jadi sebelum kami memulakan dengan lebih lanjut tentang pembentangan kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga ahli-ahli kumpulan saya. Nama saya Nur Aifa Asila binti Syarifuddin, nombor matriks F2019. Seterusnya ialah Gunalan Robert, Nurul Zuhada binti Darwis, Joanne Everly Edwin, Muhammad Azmin Aznizam, dan juga Badrul Shah. Jadi, kami akan teruskan dengan pembentangan kami yang berkaitan dengan soalan pertama. Mari saksikan. Saya akan teruskan dengan latar belakang amalan 5S. Konsep ataupun amalan 5S mulai diperkenalkan kepada syarikat-syarikat di negara Jepun pada awal tahun 1980-an. Amalan 5S ialah kaedah atau alat pengurusan yang boleh mewujudkan persekitaran di tempat kerja berkualiti yang selesa, kemas dan selamat di dalam organisasi dan menentukan kepatuhan kepada piawaian serta dapat memupuk usaha penambahbaikan yang berterusan. Pelaksanaan amalan 5S yang berkesan dapat meningkatkan kualiti, perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja. Pelaksanaan amalan 5S yang cekap dan konsisten juga akan memberi nilai tambah kepada imej korporat dan organisasi secara keseluruhan. Di Malaysia, konsep amalan 5S ini mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an dan telah dipraktikkan dalam sektor swasta terutama syarikat-syarikat multinasional. Kini banyak agensi-agensi perkhidmatan awam mengamalkan amalan 5S. Malah ada di kalangannya telah mendapat pengiktirafan menerusi persijilan daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia iaitu MPC. Latar belakang amalan 5S ini juga termasuk inisiatif penubuhan kelab dan persatuan yang dipimpin, dianggotai dan digerakkan sepenuhnya oleh pelajar-pelajar adalah bagi memenuhi hasrat untuk menggiatkan pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di seluruh Politeknik Malaysia. Ia bertujuan untuk menyemai dan memupuk prinsip, kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan pelajar yang dilihat akan memberi impak yang sangat besar kepada penyemarakan kegiatan aktiviti sihat sebagai sebahagian daripada keperluan memenuhi syarat bergraduat. Usaha murni ini dilihat sebagai satu langkah positif dalam membentuk kepribadian mulia seorang pemimpin. Setiap pelajar mempunyai bakat dan minat serta potensi tersendiri dengan pengendalian proses pembelajaran dan pengajaran formal secara formal ataupun tidak formal, kesungguhan, pengetahuan dan kemahiran para pelajar dapat dipertingkatkan ke tahap paling optimum. Ini selaras dengan usaha kerajaan yang melahirkan insan yang berwibawa, berketerampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin, pelajar dan berpotensi mengembangkan bakat kepimpinan ke peringkat lebih tinggi dalam kehidupan akan datang. Hai, salam sejahtera. Nama saya Joanne Everly Edwin. Saya dari kelas DPR 2E, nomor matriks 07 DPR 20 F2051. Hari ini saya akan membentangkan tentang konsep amalan 5S. Amalan 5S ini menumpukan kepada 5 langkah pelaksanaan yang bermula dari huruf S. Amalan 5S ini adalah perkataan Jepun yang diringkaskan menjadi 5S, yaitu seiri, seiton, seiso, seketsu, dan shitsuka. Dalam bahasa Melayu pula adalah sisi, susun, sapu, seragam, dan sentiasa amal. 5S yang pertama adalah seiri, yaitu sisi. Sisi ini bermaksud satu proses kerja mengasingkan barang yang diperlukan dan tidak diperlukan lagi di tempat kerja. Proses pengasingan ini membantu dalam menentukan barangan yang mana diperlukan pada masa sekarang atau masa hadapan. Barang-barang yang diperlukan perlu disimpan di tempat penyimpanan yang telah ditetapkan di tempat kerja. Oleh itu, barangan yang tidak diperlukan akan dilupuskan. 5S yang kedua pula adalah seiton. Seiton atau susun membawa maksud menyusun dan menyimpan barang secara kemas, mudah diambil dan disimpan semula di tempatnya. Penyusunan dan pelabelan dilakukan setelah semua barang yang tidak
diasingkan. Barangan dilakukan mengikut kumpulan yang sama. Tujuan utama menyusun ialah menjimatkan penggunaan ruang, menyimpan barang lebih kemas dan teratur, memudahkan proses mengesan dan mendapatkan barang pada masa akan datang. 5S yang kedua pula adalah seton. Seton atau susun membawa maksud menyusun dan menyimpan barang secara kemas, mudah diambil dan disimpan semula di tempatnya. Penyusunan dan pelabelan dilakukan setelah semua barang yang tidak diperlu diasingkan. Barangan dilakukan mengikut kumpulan yang sama. Tujuan utama menyusun ialah menjimatkan penggunaan ruang, menyimpan barang lebih kemas dan teratur, memudahkan proses mengesan dan mendapatkan barang pada masa akan datang. Beralih pula kepada konsep yang ketiga, yaitu seiso. Seiso atau sapu adalah mencuci atau membersihkan tempat kerja dengan rapi, supaya tidak sisa habuk dan kotoran di atas lantai, mesin, peralatan, dan persekitaran tempat kerja. Konsep 5S yang keempat adalah seiketsu, yaitu seragam. Ini membawa maksud pematuhan piawaian persekitaran berkualiti di tempat kerja bagi memastikan bersih dan teratur sepanjang masa. Seragam hanya dapat dilakukan setelah aktiviti sisi, susun, dan sapu telah disempurnakan. Mengekalkan kebersihan di tempat kerja pada tahap asal amat penting supaya segala usaha yang dilakukan dalam 3 aktiviti terdahulu tidak menjadi sia-sia. Aktiviti yang dilakukan sendiri oleh setiap pekerja akan menyemai sifat kekitaan dan cintakan kebersihan di tempat kerja. Konsep 5S yang terakhir adalah shitsuka, yaitu sentiasa amal. Sentiasa amal bermaksud melatih pekerja berdisiplin untuk mengamalkan sistem amalan 5S secara berterusan supaya menjadi tabiat dan budaya kerja berkualiti dalam organisasi. Budaya kerja cemerlang dapat dibangunkan dengan mematuhi panduan dan piawaian yang telah ditetapkan. Setiap pekerja perlu paham, patuh, berusaha, dan mengamalkan penjagaan kebersihan organisasi di tempat kerja. Amalan kebersihan ini dapat disemai dalam diri individu dengan memberi tunjuk ajar menerusi program latihan secara berkala. Sekian itu sahaja konsep amalan 5S dari saya. Antara kepentingan amalan 5S yang dapat membantu kita dalam kehidupan seharian adalah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyelenggaraan sesuatu urusan. Contohnya dapat mengekalkan dan meningkatkan keupayaan atau beroperasi jangka hayat sesuatu mesin, peralatan, dan kemudahan-kemudahan yang diguna pakai. Bukan itu sahaja, memudahkan urusan penyelenggaraan dapat mengurangkan pembaziran dan kadar kerosakan mesin, peralatan, dan kemudahan-kemudahan lain. Kesannya, kawasan akan menjadi lebih teratur dan kemas kerana penyelenggaraan yang telah dilakukan terhadap sesuatu kawasan menjadi lebih tersusun kerana mengamalkan amalan 5S ini. Kesimpulannya, kita haruslah sentiasa membersihkan sesuatu kawasan tersebut dengan mengamalkan amalan 5S agar memudahkan urusan penyelenggaraan yang kita lakukan. Selain itu, tempat kerja lebih bersih, kemas dan rapi juga merupakan kepentingan jika mengamalkan amalan 5S kerana amalan 5S dapat meningkatkan kebersihan dan keselamatan di persekitaran kawasan seperti pejabat ataupun kelas. Contohnya dapat menghapuskan kekotoran di kawasan yang sudah lama tidak dibersihkan seperti habuk dan sampah menggunakan bulu ayam dan penyapu. Oleh yang demikian, kawasan tersebut akan lebih bersih dan selamat sekaligus dapat menghirup udara segar tanpa merisaukan habuk-habuk yang tertinggal. Bukan itu sahaja, ia juga dapat menjadikan kawasan itu lebih selamat kerana sisa sampah yang telah dibuang berkemungkinan dapat mendatangkan bahaya seperti benda tajam seperti kaca jika tidak dibersihkan. Kesimpulannya, kita dapat melakukan banyak kerja tanpa merisaukan kekotoran dan keselamatan di persekitaran tersebut. Hai Madam, nama saya Gunanan anak lelaki Robert Saravanan, matriks nombor 07 DPR 20F 2022. Kepentingan amalan 5S, mengurangkan urusan diri sendiri. Jika kita mampu mengamalkan amalan 5S ini, kita mampu mengurangkan urusan diri sendiri. Hal ini kerana jika kita mampu menerapkan amalan ini, kita dapat menyenangkan urusan harian kita agar dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, di tempat belajar, kita amalan ini digunakan kita mampu menguruskan pekerjaan kita dengan mudah kerana
Semua barangan yang kita perlu dapat diambil dengan mudah dengan dicari. Sebagai contoh lain, jika keempat kita sentiasa kemas, kita mudah untuk mendapat segala barang-barang yang kita cari dan kita perlu kerana telah tersusun dan kita telah tahu di mana kita letak. Seterusnya, meningkat semangat kerja berpasukan. Bagi meningkatkan semangat kerja berpasukan, persekitaran tempat kerja mestilah kemas dan tersusun. Amalan 5S ini sesuai diamalkan ketika kita memastikan tempat kerja kita kelihatan kemas dan tersusun. Seterusnya, dapat meningkatkan prestasi kerja berpasukan. Amalan 5S menjadi tanggungjawab pasukan untuk melakukan kerja agar tugas yang diberi dapat disiapkan dan kumpulan dapat menghasil yang cemerlang. Penggunaan ruang kerja yang optimum. Banyak orang menghabiskan sebagian besar waktu kerja mereka di meja. Oleh itu, terdapat pelbagai cara dalam mewujudkan fungsi kerja yang optimum, iaitu yang pertama, memastikan susunan rak simpanan masuk akal dan membantu mengatur organisasi di meja. Yang kedua, mengintegrasikan pergerakan ke dalam kehidupan seharian secara sedar. Contohnya, mencetak, perancang dan peralatan IT lain dan peralatan lain tidak boleh langsung berada di meja. Seterusnya ialah mengurangkan kos. Amalan 5S amalan penting dalam kehidupan seseorang, kerana ia akan menjaga kekemasan di tempat kerja dan kediaman masing-masing. Amalan 5S juga penting dalam satu organisasi atau institusi pengajian tinggi IPT, awam maupun swasta, kerana dengan mengamalkan amalan 5S, ia dapat mengurangkan kos dalam banyak aspek, antaranya dari segi penyelenggaraan ruang kerja. Amalan 5S dapat mengurangkan kos penyelenggaraan ruang kerja kerana langkah-langkah yang terdapat dalam amalan 5S seperti sisir, susun, sapu dan seragam dan sentiasa amal dapat menjimatkan ruang dan mengurangkan kos penyelenggaraan ruang kerja. Ini kerana ruang adalah wang. Sekiranya ruang yang digunakan dengan betul dan efisien, ia akan memberikan ruang yang cukup. Maka, tidak perlu lagi besarkan ruang kerja dan mengurangkan kos serta menjimatkan uang. Seterusnya kami akan bentangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Politeknik Kota Kinabalu bagi menerapkan lagi amalan 5S di kalangan warga PKK. Yang pertama ialah sentiasa menganjurkan program amalan 5S dalam kalangan pelajar dan pensyarah di PKK. Langkah ini dapat menerapkan amalan 5S tersebut di kalangan PKK kerana apabila program seperti ini kerap dijalankan, maka setiap individu akan terbiasa dengan amalan tersebut. Sebagai contoh, menganjurkan program seperti gotong royong dalam konsep amalan 5S, hal ini akan mengajar setiap individu tidak kira pelajar maupun pensyarah. Bukan itu sahaja, aktiviti ini juga akan mengeratkan lagi hubungan warga PKK. Jika PKK kerap menjalankan aktiviti ini, maka warga PKK akan sering mendapat sambutan sekiranya ada pihak lain yang mengadakan pertandingan, ceramah ataupun sebagainya mengikut konsep amalan 5S. Seterusnya saya akan terus beralih kepada ahli-ahli kumpulan saya yang lain untuk memberikan lagi langkah-langkah yang perlu diterapkan oleh warga PKK dalam amalan 5S. Langkah yang kedua adalah penerapan dari rumah. Pihak PKK seharusnya menerapkan amalan 5S ini seawal dari rumah lagi. Hal ini kerana jika kita dapat membiasakan diri dalam mengamalkan amalan 5S ini, sudah tentu kita akan membiasakan diri kita di tempat lain juga. Sebagai contoh, menyusun rak buku di rumah mengikut amalan 5S. Menyusun buku mengikut amalan 5S ini akan memudahkan kita dalam mencari buku yang kita mau. Jika rak buku di tempat kerja kita berselerak dan tiada amalan 5S yang diamalkan, sudah tentu ini akan menyukarkan lagi dalam pencarian buku yang kita mahu. Oleh itulah mengapa penerapan amalan 5S ini amat penting diamalkan dari rumah lagi. Langkah-langkah menerapkan amalan 5S. Mengadakan pertandingan 5S peringkat PKK agar menarik minat warga PKK mengamalkan 5S.
Antara langkah-langkah yang perlu PKK ambil bagi menerapkan amalan 5S di PKK ialah membuat pertandingan 5S. Hal ini mampu menarik minat siswa serta pensyarah untuk mengamalkan amalan ini dengan cara membuat pertandingan terbuka kepada warga PKK. Pelbagai idea dapat dihasilkan sebagai contoh amalan 5S di Kamsis, penjabat pensyarah serta taman-taman seperti landscape yang berada di PKK yang mampu menceriakan kampus PKK. Jika PKK mengambil langkah ini, amalan ini akan mendapat sambutan daripada warga PKK untuk mengamalkan amalan 5S ini. Langkah-langkah yang perlu diamalkan oleh warga PKK dalam menerapkan amalan 5S di kalangan warga PKK ialah mengadakan ceramah mengenai kebaikan yang akan diperolehi jika mengamalkan amalan 5S ini. Seperti yang kita tahu, amalan 5S ini ialah ringkasan dari sisi, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Oleh yang demikian, dengan adanya ceramah mengenai amalan 5S, kebersihan di kawasan PKK akan lebih terjaga dan lebih terjamin kerana ceramah yang diadakan akan menerangkan lebih menyeluruh tentang pentingnya amalan 5S ini dalam kehidupan seharian. Contohnya, amalan 5S ini dapat dilakukan ketika berada di dalam pejabat ataupun dalam kelas. Banyak kebaikan yang kita dapat jika mengikuti ceramah yang disampaikan berkaitan 5S ini. Antaranya, kita dapat mempelajari cara membersihkan sesuatu kawasan dengan betul agar terlihat rapi, kemas dan bersih. Bukan itu saja, kita justru akan mendapat kesan yang baik dalam kehidupan seharian seperti dapat melakukan kerja dengan lebih mudah dan mendapat persekitaran yang selesa kerana kebersihan kawasan terjaga jika kita sentiasa mengamalkan amalan 5S ini, iaitu sisi, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Kesimpulannya, mengadakan ceramah mengenai amalan 5S di kalangan warga PKK dapat menjadikan kawasan PKK cantik dan semua warga PKK akan dapat menghirup udara segar dengan persekitaran yang bersih. Langkah seterusnya yang perlu dilakukan oleh pihak PKK bagi menerapkan amalan 5S ialah membina dan melantik jawatan kuasa amalan 5S. Pihak PKK harus melantik orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengurus segala perkara yang berkaitan dengan amalan 5S, seperti mengurus program dan majlis-majlis amalan 5S. Antara contoh ialah jawatan kuasa induk amalan 5S, seperti pengurusi, koordinator, setiausaha dan AJK yang lain. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh pengarah atau ketua bahagian dan ahli-ahlinya terdiri daripada ketua jabatan, ketua cawangan dan ketua unit. Yang terakhir ialah pihak pengurusan perlu terlibat secara langsung serta memberi komitmen dan sokongan padu kepada pelaksanaan amalan 5S melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai, dasar dan objektif amalan 5S dan juga menentukan matlamat setiap langkah pelaksanaan. Yang kedua, antara perkara yang perlu diberikan penekanan semasa pelaksanaan amalan 5S adalah seperti berikut: dasar amalan 5S, zon-zon 5S, objektif amalan 5S, pelan tindakan pelaksanaan amalan 5S, yang terakhir buku panduan pelaksanaan amalan 5S. I'm still here, always 멈춰서